Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sirah berkenaan dengan tajuk pembukaan kota Makkah, atau lain dalam bahasa Arab dia iaitu Makkah. Pembukaan kota Makkah berlaku selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ini. Jom kita teruskan. Apakah peristiwa Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Makkah itu? Pertama kita akan lihat pada hari ini berkenaan dengan peristiwa ini, berkenaan latar belakang peristiwa pembukaan kota Makkah. Sebelum itu kita kena tahu bahawa kota Makkah sebelum diperintah oleh Nabi SAW, ia diperintahkan oleh kafir Quraisy, orang kafir pada masa itu. Kemudian barulah dibuka kemenangan kepada Islam. Sebab itu dinamakan pembukaan kota Makkah. Cuba kita lihat peristiwa pembukaan kota Makkah, atau dalam bahasa Arab dia Fathu Makkah ini. Pertama kita lihat tarikh berlakunya Fathu Makkah. Bilakah berlakunya pembukaan kota Makkah ini? Sudah pasti pembukaan kota Makkah ini berlaku selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Bila tarikhnya? Iaitu berlaku pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Ini peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang kedua, apakah faktor berlakunya peristiwa Fathu Makkah ini? Ataupun dengan kata lain, sebab kenapa boleh berlakunya pembukaan kota Makkah ini? Cuba murid-murid lihat. Faktor berlakunya pembukaan kota Makkah iaitu berlaku pada tahun 8 Hijrah ini. Pertamanya disebabkan kaum musyrikin ataupun kaum Quraisy Makkah telah melanggar perjanjian damai yang telah dipersetujui dengan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ini. Cuba ingat balik, peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni ada isi kandungan, ada perjanjian di antara Rasulullah dengan kaum Quraisy di Makkah. Kenapa? Kerana pada masa itu dipanggil gencatan senjata. Letak senjata, tidak berlaku pertumpahan darah, tidak berlaku peperangan. Dan di samping itu ada perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah bersama dengan kaum Quraisy ataupun musyrikin Makkah. Tetapi perjanjian yang telah dijanjikan pada senjata antara isi kandungan dalam perjanjian tersebut, kaum musyrikin ataupun kaum Quraisy telah melanggar perjanjian tersebut. Dalam Islam mengajar kepada kita, apabila kita berjanji, kita mesti menepati janji kita. Tapi berlakunya peristiwa ini disebabkan kaum Quraisy ataupun musyrikin Makkah melanggar perjanjian tersebut. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah ataupun kaum Quraisy itu? Jom kita lihat seterusnya. Pelanggaran kaum Quraisy ataupun musyrikin Makkah yang menyebabkan rentetan daripada pelanggaran tersebut berlakunya pembukaan kota Makkah, iaitu mereka, yakni kaum Quraisy ataupun musyrikin Makkah, telah membantu Bani Bakrin. Mereka membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah ini telah mengikat janji setia, yakni bai'ah dengan Rasulullah. Ingat, kita kena ingat balik apakah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah sebelum ni. Salah satu isi kandungan perjanjian tersebut iaitu kedua-dua pihak, sama ada kaum Quraisy ataupun pihak kaum muslimin, iaitu Rasulullah dan sahabat, boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi syarat dia tidak boleh bantu dalam peperangan. Bani Bakrin ini
telah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy. Tetapi Bani Khuza'ah ini pula telah mengikat janji setia bai'ah dengan Rasulullah, menyokong Rasulullah. Bani Khuza'ah menyokong Rasulullah, Bani Bakrin menyokong kaum Quraisy. Tetapi syarat yang disebut dalam perjanjian tidak boleh bantu dalam peperangan. Kenapa? Kerana Bani Bakrin ini telah memerangi Bani Khuza'ah. Di samping Bani Bakrin menyerang Bani Khuza'ah, kaum Quraisy turut membantu Bani Bakrin tersebut untuk menyerang Bani Khuza'ah. Padahal Bani Khuza'ah ini telah mengikat janji setia dengan Rasulullah. Dan itulah punca berlakunya pelanggaran kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Maka serangan itu mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Mati 20 orang daripada Bani Khuza'ah. Daripada serangan Bani Bakrin turut dibantu oleh kaum Quraisy tersebut. Kemudian bila berlaku peristiwa tersebut, penyerangan tersebut, kemudian perkara itu segera dilaporkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila maklum kepada Nabi, ini menunjukkan bahawa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah dilakukan sebelum ini, yang telah dibuat sebelum ini. Maka pada masa itulah bermulanya punca berlakunya pembukaan kota Makkah. Jadi apa yang seterusnya berlaku selepas peristiwa pelanggaran kaum Quraisy ini, insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, itu saja perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan latar belakang pembukaan kota Makkah. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini dapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.